Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidatul Hidayah, muka surat 154, ila an qala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau, dengan ilmu seluruh orang saleh fid darain, amin Allahumma amin. Yang ketiga, orang yang saleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar, kerana orang yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa, dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya dari mengingati kami dan terus sahaja mengikut hawa nafsunya. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik, kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik ataupun dosa dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut, lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Cuba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah, iaitu mengumpat orang, kerana mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka sangat mengingkarinya, padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar dari dosa memakai cincin emas atau pakaian sutera. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, kerana bersahabat dengannya adalah racun yang membunuh. Dan tabiat, yakni perilaku seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sekira-kira kita tidak menyedarinya. Maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Dan sebaliknya, suka sekedudukan dengan orang yang zuhud akan menambah zuhudmu pada dunia. Yang kelima, orang yang benar. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau, kerana ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini, walaupun pada orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadah di dalam masjid. Oleh itu, tiada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Pertama, beruzlahlah, iaitu mengasingkan diri dari orang ramai, kerana disitulah letaknya keselamatanmu. Kedua, bergaul dengan orang ramai mengikut kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembahagian. Satu, saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali hal-hal agama. Kedua, saudaramu untuk duniamu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya akhlak yang baik. Ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnah dan keburukannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita tentang
ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang perlu untuk kita cari dalam diri seseorang sebelum kita bersahabat dengan dia. Iaitu cara memilih sahabat yang kita nak jadikan sahabat karib, kita selalu bersama dia, kita selalu mendampingi dia. Maka Imam Ghazali menyebutkan antara perkara yang perlu untuk kita cari dalam sahabat tersebut yang telah kita sebutkan pada pengajian yang lalu. Yang pertama, orang yang berakal. Antara yang disebutkan kerana terkadang orang yang tidak berakal ni dia nak datangkan manfaat, tapi sebenarnya dia mendatangkan mudarat. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan orang yang berakal ini adalah orang yang menggunakan akal fikirannya itu untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal bukanlah bermakna dia ada sijil yang banyak, dia ada degree, dia ada master, dia ada PhD. Tapi yang dimaksudkan dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang menggunakan akal fikirannya itu ataupun akalnya itu dapat menghalang dia daripada melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang akan mendatangkan kesedihan dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak cukup dengan orang yang berakal, perlu juga pada diri orang yang berakal itu akan akhlak yang baik. Kerana terkadang walaupun dia mempunyai akal fikiran yang bagus, menggunakan akal fikirannya untuk ketaatan, tapi kalau tak ada akhlak, bila dia marah, hatta dia tu orang yang baik, orang saleh, tapi disebabkan buruk akhlaknya, maka dia tidak dapat mengawal daripada sifat buruknya. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan di sini tentang orang saleh, orang yang beramal dengan ilmunya. Al-khair was-sawab fil ahwal, yakni nampak kebaikannya itu dalam dirinya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam keadaannya. Fala tashab fasiqan musirran ala ma'siyatin kabirah. Jangan kamu mendampingi, bersahabat dengan orang-orang yang fasik. Fasik ni apa? Sama ada dia melakukan dosa besar secara terang-terangan, ataupun orang yang berterusan dalam melakukan dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa kecil itu apabila dibiarkan berterusan, maka ia juga akan menjadikan seseorang itu orang yang fasik. Li'annahu la fa'idata fi suhbatih, kerana tak ada faedah bersahabat dengan orang yang suka melakukan dosa. Li'anna man khafa Allah la yusirru ala kabirah. Orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berterusan dalam melakukan dosa besar. Dia tak akan rasa selamat. Bahkan dalam hadis disebutkan orang mukmin yang sebenar adalah apabila dia melakukan suatu dosa, satu kesalahan, dia merasakan seakan-akan gunung yang besar akan jatuh di atas kepalanya, akan menghancurkannya. Adapun orang yang munafik, orang yang tidak sempurna imannya, kalau dia melakukan dosa, maka dia akan merasakan seakan-akan seperti lalat hinggap di hidungnya, dan dia hanya tepis lalat itu daripada hidungnya. Maksudnya dia anggap satu perkara yang remeh, satu perkara yang ringan, tak ada nothing big about it. Wa man la yakhafullah la tu'man ghawailuh. Dan orang yang tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan terselamat daripada tipu muslihat dia. Sebab dia tak takut Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kuasa pun dia tak takut. Kita ni lagilah dipandang sebelah mata je. Bal yataghayyar, orang yang tidak takut akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakutan, maka dia boleh berubah dengan perubahan keadaan ataupun dengan perubahan tekanan. Jadi kadang-kadang bila dia berada dalam tekanan, dia mampu untuk melakukan perkara yang bercanggahan dengan syariah, ataupun bila keadaan mendesak, maka dia akan melanggar daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyelamatkan diri dia. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam satu ayat aja, ada banyak ayat, akan tapi disebutkan di sini, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Wala tuti', wahai semulia-mulia makhluk, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka itu daripada mengingati kami. Maksudnya orang yang perlu kita taat adalah orang yang hatinya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang perlu kita minta nasihat adalah orang yang hatinya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu dalam Al-Quran bila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah, was'alu ahla dzikr, orang-orang yang berzikir. Satu, maknanya ahlu zikir ni maksudnya orang yang berilmu terhadap sesuatu perkara yang kita nak nasihatkan, dan pada waktu yang sama mereka juga orang-orang yang sentiasa berzikir, yang ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Ini kalau orang tu lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apatah lagi orang tu tak taat perintah Allah langsung, apatah lagi nak taat orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ni kita ikut orang tu, ikut orang ni, ikut fashion orang tu, ikut fashion orang ni, ikut trend orang tu, ikut trend orang ni, sedangkan dia tu tak beriman kepada Allah, tak sujud kepada Allah. Sedangkan Allah larang kita daripada mengikuti orang yang lalai, iaitu beriman tapi kurang ingat akan Allah. Orang-orang macam ni pun, yang ikut hawa nafsu mereka pun, kita diperintahkan untuk tak taat kepada mereka, apatah lagi orang-orang yang tidak beriman aslan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wattabi' sabila man anaba ilaih, ikutilah jalan-jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah jalan-jalan orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau kita nak ikut orang, ikut, akan tetapi perintah Allah yang paling agung, orang yang paling mulia untuk kita ikuti adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad, kalau kamu beriman akan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah sebaik-baik tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah buat kamu sekalian adalah tauladan yang baik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wa kana amruhu furuta. Naam, dan daripada ayat ini juga kata para ulama menunjukkan seburuk-buruk keadaan manusia adalah apabila hatinya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan akan mendekatinya. Apabila dia lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya akan dipenuhi dengan hawa nafsu, hatinya akan dipenuhi dengan kelalaian, hatinya akan sentiasa mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu sentiasa mengajak kepada perkara-perkara yang buruk. Al-ishtighal bil khalq, dan menyibukkan diri dengan manusia. Tapi bila kita ingat kepada Allah, kita tak mungkin kita akan ingat 2-3 benda dalam satu waktu. Kalau kita ingat akan Allah, kita akan lupa daripada sekali manusia yang lain. Tapi bila kita duk sibuk dengan manusia, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan Instagram, sibuk dengan WhatsApp dan sebagainya, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna zikrallah ta'ala nurun wa zikr wa ghairuhu zulmah. Kerana mengingati Allah itu ada cahaya. Ingat akan Allah akan ada cahaya dalam diri kita, akan tetapi ingat akan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kegelapan. Wa zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Dan kezaliman, yakni tak ingat kepada Allah itu satu perkara yang zalim, menzalimi diri sendiri, maka kezaliman itu adalah kegelapan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat. La ilaha illallah. Dan berkata Imam Ghazali dalam ayat ini menunjukkan betapa buruknya keadaan orang-orang fasik, sehingga orang yang fasik itu tidak boleh ditaati, tidak ditaati akan orang-orang yang fasik. Naam. Maka berhati-hatilah daripada bersahabat dengan orang-orang fasik. Fa inna musyahadatal fisqi wal ma'siyah ala dawam tuzilu al qalbika karahatil ma'siyah. Kerana sentiasa melihat kepada perkara-perkara maksiat, sentiasa melihat kepada dosa-dosa yang berlaku di hadapan kita, ianya akan menghilangkan, menghapuskan daripada hati ini kebencian terhadap maksiat. Sebab tu antara yang dilakukan oleh orang-orang kafir ni, dia pandai, dia adakan kartun, dia adakan cerita-cerita, dia adakan siri-siri dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita orang Islam, satu, pertama kali bila tengok je cerita, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dah kegelapan dah. Lepas tu dipersembahkan kepada kita cerita-cerita yang mana jalan ceritanya itu kebanyakannya
unsur-unsur kemaksiatan ataupun perkara-perkara yang melanggar dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik cerita daripada kurangnya adab antara satu dengan yang lain, yakni mengambil harta manusia secara zalim, ataupun melakukan perkara-perkara yang mengikuti hawa nafsu, memandang dunia dengan ta'zim, dan seumpamanya. Maka perkara-perkara yang dipersembahkan itu menyebabkan hati manusia cenderung kepada kezaliman, cenderung kepada kecintaan terhadap dunia, cenderung kepada melakukan perkara-perkara yang mungkar, cenderung untuk mengatakan perkataan-perkataan yang kasar dan sebagainya, sehingga tanpa kita sedari akhlak dan adab umat Islam, yang mana ianya merupakan satu perkara yang berharga, pun diambil oleh orang-orang yang bukan Islam. Dahlah kita kena bayar, kita subscribe internet ataupun subscribe apa-apa channel dan sebagainya, itu dah kena bayar. Kita bayar untuk menjual kita punya adab dan akhlak kita, waliyadzubillah, kepada orang kafir. Kemudian kita mengikuti pula trend mereka, kita ikut pakaian mereka dan sebagainya, dengan harta, dengan usaha ataupun titik peluh kita sendiri, kita bayar, kita dapatkan duit tu penat-penat, kemudian kita bagi dekat orang-orang kafir supaya mereka dapat memudahkan plan ataupun rancangan mereka, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Naam, jadi dengan melihat akan kemaksiatan dengan berterusan, maka ia akan menghilangkan daripada kebencian terhadap maksiat tersebut. Bahkan disebutkan sebahagian daripada, apabila disebutkan tentang kelebihan sebahagian manusia ataupun sekumpulan manusia, yakni yang mana mereka ini duduk di kawasan pendalaman ataupun di negara orang Islam yang mana tidak dimasuki oleh orang-orang kafir, maka disebutkan tentang mereka ini, salah satu fadilat mereka, kelebihan mereka, mereka tak pernah tengok muka orang yang tak beriman kepada Allah sepanjang hidup mereka. Tak pernah mereka melihat wajah orang yang bukan Islam sepanjang hidup mereka. Bukanlah nak kata kita nak merendahkan orang bukan Islam, tak, itu bukan maksudnya. Tapi Allah bersihkan mata mereka itu daripada memandang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hidup di Malaysia, kita jumpa macam-macam orang. Kita kena belajar berbaik sangka. Kita berbaik sangka dan macam mana kita dapat berikan manfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kita boleh selamatkan mereka. Kalau mereka meninggal dalam kekufuran tersebut, maka mereka akan kekal dalam api neraka selama-lamanya. Jadi macam mana kita nak tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka, tapi dalam hati kita ni ada kesedihan, ini sedih kalau mereka meninggal dalam keadaan kekufuran itu, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bila dah hilang kebencian terhadap maksiat tersebut, maka nak lakukan perkara maksiat pun dah jadi mudah. Mula dihilangkan kebencian terhadap maksiat, bila dah tak ada kebencian terhadap maksiat, dah jadi satu perkara yang normal. Lepas tu nak buat dosa dah tak jadi satu perkara yang berat, dah jadi satu perkara yang norm. Lepas tu pula dengan keadaan amar ma'ruf nahi munkar yang lemah, tak ada orang nak mengingat antara satu dengan yang lain, maka berleluasa kemaksiatan, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam, sebab itu kadang-kadang kita lihat setengah-setengah maksiat itu lebih mudah dilakukan daripada maksiat yang lain. Sebagai contoh, kadang-kadang dosa ribah, kan, dosa mengumpat tu padahal teruk, menjatuhkan maruah seseorang Islam, dosanya besar. Antara dosa ataupun bahagian riba yang paling teruk ataupun dosa riba yang paling teruk adalah dengan menjatuhkan maruah seorang Muslim. Tapi kita kadang rasa mengumpat orang, menjatuhkan air muka orang, satu perkara yang biasa, dah rasa tak ada, dah second nature, dah tak, benda tu merupakan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Tapi kalau nak disuruh pakai cincin emas, sampai mati pun takkan pakai. Sebab apa? Dia macam satu perkara yang takkan dibuat. Pakai cincin emas satu perkara yang salah, pakai kain sutera untuk lelaki satu perkara yang salah, begitu juga cincin emas. Tapi kalau disuruh untuk mengumpat, disuruh untuk menyakiti hati orang lain, menjatuhkan maruah orang lain, satu perkara yang senang. Sebab apa? Sebab dah biasa sangat tengok dan dah biasa sangat dengar. La ilaha illallah. Naam, disebutkan dalam riwayat, satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyah annaha kadza wa kadza, ay anha qasirah. Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kau sibuk dengan isteri kamu yang lagi satu tu, Safiyah?
Safiyah ni macam tu macam ni. Yang ni Sayyidatina Safiyah tu dia tubuh badannya agak kecil ataupun agak pendek sikit. Jadi Sayyidatina Aisyah dia saja nak seakan-akan nak puaskan hati dia dengan mengatakan perkara yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada Sayyidatina Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Kamu telah mengatakan satu perkataan yang mana kalau perkataan itu diletakkan di dalam air laut dan dicampurkan, maka ini akan merosakkan keseluruhan air laut. Satu perkataan je dapat merosakkan air laut, yang mana air laut tu kita tahu apa-apa bangkai najis masuk akan jadi bersih. Tapi bila dimasukkan perkataan ghibah, mengumpat orang lain, dia akan mengotorkan keseluruhan daripada air laut tersebut. La ilaha illallah. Qala al-ulama wa hadha al-hadith min ablagh zawajir 'anil ghibah. Berkata para ulama, hadis ini merupakan antara hadis yang paling keras untuk melarang daripada perbuatan ghibah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan ghibah dan juga meninggalkan daripada majlis-majlis ghibah. Mungkin kalau kita tak ada kekuatan untuk nak meninggalkan majlis ghibah, kadang-kadang terdengar dan sebagainya, biarlah kita orang yang terakhir yang mendengar keburukan orang lain, tapi kita tidak pula menyampaikan kepada orang lain. Tapi yang lebih terbaiknya adalah untuk tak dengar langsung, sebab kadang-kadang bila dah terdengar akan tercakap. Jadi sebaik-baiknya tidak dengar langsung tentang orang lain. Dan kalau kita sibukkan diri dengan berzikir 24 jam, kita biasakan diri kita untuk memperbanyakkan zikir, bila ada je kegelapan yang datang dekat kita, kita dah sedar. Bila ada kegelapan datang, yakni kita sentiasa berzikir, ingat kepada Allah. Jadi bila selain daripada zikir je datang dekat pada telinga kita, kita dah dapat differentiate, kita dah tahu dah, kita dah dapat berhati-hati. Ni yang salah. Jadi kita dah ambil perhatian, kita dapat berjaga-jaga. Tapi kalau kita sendiri lalai, jadi bila datang kelalaian lagi satu, maka kita pun just blend in je lah. Sebab kita pun hati kita lalai, hati kita pun gelap, datang kegelapan lagi satu, kita pun join. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Imam Ghazali, alla yakunu ar-rafiq harisan ashja' ala dunia. Jangan jadikan orang yang tamak kepada dunia itu sebagai teman. Fasuhbatul haris ala dunia summun qatil. Kerana bersahabat dengan orang yang tamak akan dunia itu merupakan satu racun yang membunuh. Lianna tiba' majbulah. Kerana sifat-sifat ini senang untuk diresapi. Kita duduk dengan orang yang tamak dunia, kita pun tengok dia ada suka kepada dunia, ada perkara-perkara dunia, kita pun nak benda yang sama. Kita tengok orang bersahabat dengan orang saleh, orang yang zuhud kepada dunia, kita pun tiba-tiba rasa tak ada keperluan untuk dunia. Subhanallah, ada satu orang alim dekat Kota Tarim, ada keluarga yang besar dan sebagainya, tapi motor pun tak ada, apatah lagi kereta. Bila ditanya, wahai ustaz, ini takkah kamu perlukan kereta ataupun kenderaan, dia kata dia tak ada rasa keperluan. Yang ni nak pergi mana-mana, khalas jalan, yamshi fi tariq, bukan dekat-dekat. Yang ni katalah kita daripada sini kan, Taman Gaya nak pergi ke JB, bukannya dekat. Maksudnya kalau perlu naik kenderaan, dia akan just naik taksi. Tapi untuk nak ada kenderaan sendiri, bagi dia tak ada rasa keperluan. Sedangkan dia bukannya hidup dekat padang pasir yang tak ada kereta, tak ada. Makgul, boleh masuk akal kalau kita duduk dekat tempat yang memang tak ada kenderaan, tak ada motor, tak ada kereta. Jadi kita pun tak ada rasa lah nak guna kereta, sebab orang pun tak guna. Tapi kalau kita duduk di sekeliling orang yang ada kereta, ada motosikal dan sebagainya, ada basikal, kita pun rasa ada keperluan. Tapi ni dia duduk di sekeliling orang-orang yang ada basikal, ada motor, ada kereta, tapi dia tak ada rasa ada keperluan. Ajib. La ilaha illallah. Jadi as-sahb, sahib, yakni bila kita bersahabat dengan seseorang, sifat-sifat dia tu akan mengalir dalam diri kita tanpa kita sedari. Jadi berhati-hati dalam memilih teman. Bal ittiba' yasruq min at-tab' min haythu la yadri. Fa mujalasatul haris 'ala dunya tuharrikul hirs. Jadi dengan kita duduk dengan orang yang tamak dunia akan menggerakkan dalam hati kita ini untuk menginginkan dunia.
Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib, ahyu at-ta'ah bimujalasati man yustahya minhu. Menghidupkan ketaatan ataupun nak jadi orang yang selalu melakukan ketaatan ini adalah dengan duduk dengan orang-orang yang kita segan dengan, maksudnya orang-orang salih yang disegani. Wa yustahabbu suhbat. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal, ma awqa'ani fi baliyah illa suhbatu man la ahtashimuhu. Aku tidak terjatuh dalam satu balak bencana ataupun dalam satu musibah kecuali dengan bersahabat dengan orang-orang yang aku tak rasa segan dengannya. Maksudnya bila kita bersahabat dengan orang salih, dengan orang alim, kita nak cakap pun kita fikir 10 kali, kita segan. Tapi bila bersahabat dengan orang-orang yang boleh cakap apa kita nak cakap, khalas, kita boleh melakukan, nak cakap apa boleh cakap, nak buat apa boleh cakap, kita tak ada rasa malu dengan mereka. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang digeruni ataupun ada haibah, mengurangkan kita daripada melakukan dosa. Bila kita duduk depan orang alim kan, depan orang salih, Masya Allah, kadang-kadang dia tak cakap apa-apa pun, tengok muka dia pun kita dah nak lakukan benda yang baik, nak lakukan benda yang baik. Wahakadha. Wa qala Luqman, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbatika fa innal quluba la tahya bil hikam kama tahya al ardh al mayyitah biwabilil matar. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim, duduklah bersama orang para ulama, wa zahimhum birukbatih, dan duduk dengan mereka ni rapat-rapat, sampai seakan-akan temukan lutut kamu ni dengan lutut mereka. Seperti mana Jibril alaihi salam bila datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila hadis Jibril, hadis yang famous, Jibril bertanya kepada Rasulullah, apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, dan bila hari kiamat. Jadi bila Jibril alaihi salam datang, Jibril duduk dalam keadaan adab, yakni disatukan, dikenakan lututnya itu dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kat sini Sayyidina Luqman pun mengatakan, jalisil ulama, duduk bersama para ulama, wa zahimhum birukbatika, dan duduk rapat-rapat, seakan-akan nak tunjuk betapa rapatnya sampai lutut kamu tu kena dengan lutut dia. Naam. Fa innal quluba la tahya bil hikam, kerana hati ini akan menjadi hidup dengan kata-kata hikmah yang keluar daripada hati orang-orang salih, hati orang-orang yang bercahaya, hati orang-orang yang ada hubungan rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, hati orang yang ada hubungan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tahyal ardul maitah biwabilil matar, seperti mana bumi yang kering kontang itu dapat hidup dengan berkat air hujan. Nah, kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, bersahabat dengan orang-orang yang jujur ataupun yang benar. Fa innal maqal wal i'tiqad, iaitu jujur dalam perkataan mereka dan jujur dalam keyakinan mereka. Fala tashab kadzaban, jangan kamu mendampingi orang-orang yang suka menipu. Katsirul kadzib fil maqal, fa innaka minhu ala ghururin, fa innahu mithla as-sarab, lianna al-kadzab sifatuhu ka sifati as-sarab alladhi tarahu nisfun nahar ka'annahu ma'. Sarab ni apa? Macam apa? Tadi disebutkan tadi fata morgana. Maksudnya kalau tengok daripada jauh, kalau kita pergi padang pasir tu, kita tengok daripada jauh nampak macam air. Bila tengah hari kan nampak macam air, bila pergi dekat sebenarnya tak ada air. Orang yang suka menipu ni macam tu. Dia janji kepada kita itu dan ini, tapi at the end of the day tak dapat apa-apa. La ilaha illallah. Naam. Wala'allaka ta'dam ijtima' hadhil khitsal al-madhkura fi sukan al-madaris, dan mungkin sahaja kamu tak akan jumpa sifat-sifat ni, orang yang mempunyai sifat ni di kalangan pelajar-pelajar agama yang duduk dekat madrasah ataupun orang-orang yang menghadiri majlis zikir dan majlis ilmu di masjid-masjid. Jadi kalau kamu tak dapat nak jumpa orang yang mempunyai kelima-lima sifat ini, maka kata Imam Ghazali, apa yang perlu buat? Kena buat salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, beruzlah, menyendirikan diri. Dan beruzlah ni, pertamanya kena jaga niat kita. Apabila kita beruzlah, kita kena jaga niat kita.
Kita jaga niat, maksudnya kita beruzlah ni bukan untuk nak mengatakan orang lain tu tak baik, tapi kita nak selamatkan orang lain daripada keburukan kita. Kita nak selamatkan orang lain daripada keburukan kita, sebab tu kita bersendirian. Tu yang pertama. Jangan pula kita beruzlah sebab kita kata, oh zaman sekarang ni dah teruk, orang lain semua teruk, aku nak jadi baik, aku nak selamatkan diri daripada keburukan orang, jadi aku beruzlah. Niat tu kena betul. Maksudnya kita nak selamatkan orang lain daripada keburukan kita, bukan nak selamatkan keburukan orang lain daripada kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian beruzlah ni, macam kalau kita tengok zaman dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum nak menerima wahyu, di hubbiba ilaihil khala, Nabi suka bersendirian. Maksudnya apa? Untuk nak menyiapkan diri ni untuk menerima benda-benda yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, perlu dikosongkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Jadi asbab untuk nak kosongkan diri daripada benda tak baik, perlu diputuskan hubungan dengan benda-benda yang melalaikan kita dari selain Allah, yang menyibukkan kita dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita tengok, hatta para ulama, diorang suka untuk berkhalwah, mengasingkan diri. Kadang-kadang dekat masjid-masjid, sama ada diorang beriktikaf di masjid, ataupun mereka akan berkhalwah dekat tempat-tempat ibadah. Kadang-kadang mereka pilih seperti mana yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersendiri di gua dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok, khususnya dekat negara Arab dan sebagainya, ulama-ulama mereka kadang-kadang berkhalwah dekat gua sini, gua situ, selama kadang 10 hari, kadang 2 minggu, kadang 40 hari dan sebagainya. Untuk apa? Hatta di Hadramut, kadang-kadang mereka bersendirian dekat satu tempat sampai kadang 4 bulan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk nak mengasingkan diri ni, nak bersihkan diri dari mata ni tak tengok manusia, telinga tak dengar pasal manusia, hati tak fikirkan pasal manusia, dan disibukkan waktu mereka bersendirian itu dengan ketaatan kepada Allah ataupun dengan ibadah. Jangan pula bila duk beruzlah, kita kalau zaman sekarang ni kalau beruzlah kat rumah, macam-macam benda boleh buat. Internetnya ada, TV-nya ada, jadi tak bersendirian juga. Maksud beruzlah dekat sini, kita putuskan hubungan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu akan menyiapkan diri kita ini, membersihkan diri kita ataupun dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila hubungan kuat dengan Allah, maka kita melayakkan diri untuk mendapat daripada anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dilakukan kepada para nabi dan para rasul. Rasulullah bersendirian sebelum mendapat kenabian. Wa imma, ataupun paling kurang kalau kita tak mampu nak beruzlah, kita zaman sekarang ni tak mampulah nak pergi duduk kat gua selama 40 hari dan sebagainya kan. Tapi yang mampu kita buat, kita berinteraksi dengan manusia mengikut hajah, mengikut keperluan. Perlu jumpa orang, kita pergi berjumpa. Tak ada perlu jumpa orang, kita duduk di rumah kita, diam-diam kita buat hal sendiri. Tapi zaman sekarang ni tak boleh kan. Weekend kena keluar, weekend kena pergi mall dan sebagainya. Benda tak ada keperluan. Jadi bila kita perlu jumpa orang, kita jumpa. Tak ada keperluan jumpa orang, tak payah keluar, duduk di rumah lebih selamat. Sebab tu antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ni adalah disuruh untuk menyelesakan rumah ini sehingga kita tak ada keperluan untuk nak keluar daripada rumah. Dijadikan rumah itu selesa. Ikutlah, setengah orang suka rumah besar, setengah orang suka rumah cantik. Kalau ada kemampuan untuk buat dua-dua, bismillah. Tapi maksudnya dijadikan rumah itu selesa agar supaya kita tak ada keperluan untuk berada di luar rumah. Dijadikan rumah itu selesa untuk beribadah, selesa untuk rehat, untuk diri kita, untuk anak-anak dan sebagainya, supaya tak ada keperluan untuk kita nak berada di tempat lain. La ilaha illallah. Naam, jadi sama ada uzlah secara keseluruhannya, iaitu kadang-kadang kita duduk bersama guru, syekh, duduk dalam diorang sebutkan kadang dalam macam daurah, duduk daurah selama 40 hari, duduk ada aktiviti-aktiviti, dipenuhkan aktiviti itu 40 hari itu kita tak ada terputus hubungan dengan luar lah kononnya. Jadi kita sibukkan diri dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan majlis ilmu, majlis zikir dan sebagainya, sehingga habis 40 hari itu kita akan lihat perubahan dalam diri kita. Ataupun ada yang sama ada pergi daurah, ada yang keluar jemaah tabligh 3 hari, 10 hari, 3 hari, 10 hari, 40 hari, 4 bulan dan sebagainya. Ini semua asbab
yang digunakan untuk kita putuskan hubungan dengan orang luar, supaya kita ada masa lebih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebutkan uzlah yang paling ringan, iaitu kita berinteraksi dengan orang bila ada keperluan. Wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika biqadri khisalihim bi an ta'lam anna al-ikhwan al-ashab thalathatun. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan antara juga cara untuk nak mengurangkan bersahabat dengan ataupun berinteraksi dengan orang luar, kita berinteraksi dengan mereka sesuai dengan keperluan kita. Contohnya, kita ada kawan untuk akhirat kita, jadi kita jadikan dia sebagai kawan, sebab kita tahu dengan kita bersahabat dengan dia akan membantu kita untuk memperbanyakkan amal ibadat, amal salih, ataupun membantu kita untuk memperbaiki keadaan diri kita. Ada juga sahabat-sahabat yang kita perlukan untuk dunia, rakan-rakan pekerjaan. Dengan kita bersahabat dengan mereka dapat memperbaiki mutu kerja kita dan sebagainya, maka kita bersahabat dengan mereka. Maksudnya tak adalah kita nak cari perkara akhirat dalam diri mereka, tapi dengan syarat mereka tu ada akhlak yang baik. Sahabat-sahabat di tempat kerja, maksudnya kita tak adalah nak ilmu yang bermanfaat tentang akhirat, ataupun nak ajak dia pergi majlis ke apa, tak. Tapi maksudnya dia ada akhlak yang mulia dan dia dapat bantu kita dalam pekerjaan. Adapun yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu, maka jangan engkau perhatikan padanya kecuali hanya keselamatanmu dari kejahatannya, fitnah dan keburukannya. Ya, ini lebih kepada ahli keluarga, yang ini kita dengan keluarga ni kita nak tenteram, damai bersama mereka. Jadi kita elakkan diri daripada fitnah ataupun keburukan mereka sebanyak yang mungkin. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, al-wahdatu khairun min jalisi su' wal jalisi salih khairun min al-wahdah. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bersendirian itu lebih baik daripada duduk dengan orang-orang yang tidak baik persahabatannya, dan bersahabat dengan orang yang baik itu lebih baik daripada duduk bersendirian. Kalau kita tak boleh nak duduk dengan orang-orang yang baik, kita duduk bersendirian. Kalau kita kalau kita tak ada orang baik, perlu dipilih di antara bersendirian ataupun dengan orang-orang yang tak baik, maka kita pilih untuk bersendirian. Dan kata para ulama, kalau kita tak mampu nak duduk dengan orang-orang baik secara fizikal, kita boleh duduk dengan orang-orang baik sama ada dengan baca buku mereka. Sebagai contoh, kita ni bila baca kitab Imam Ghazali, seakan-akan kita duduk dengan Imam Ghazali, seakan-akan kita dapat mendengar daripada perkataan-perkataannya Imam Ghazali, seakan-akan kita dapat melihat cara Imam Ghazali berfikir, cara Imam Ghazali menulis daripada kitabnya. Ataupun kita dengar kasidah-kasidah, karangan-karangan orang-orang salih ini, yang mana dengan kita dengar daripada perkataan mereka, seakan-akan kita duduk bersama mereka. Dan sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, sebaik-baik perkataan kalamullah dan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh, jangan sampai seharian berlalu tanpa kita membaca Al-Quran. Jangan sampai seharian berlalu kita tak mendengar daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu yang sahabat ataupun yang paling baik untuk kita bersahabat atau duduk dengannya. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan, di dalam perumpamaan lain, manusia itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, orang yang seumpama makanan asas yang tidak boleh tidak daripadanya. Kedua, orang yang seumpama ubat yang diperlukan pada masa-masa tertentu sahaja, bukan setiap masa. Ketiga, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Namun demikian, terkadang seseorang hamba itu dibalakan, iaitu diuji dengan suatu penyakit, walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Maka perlulah seorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Tetapi dalam penyakit itu ada satu rahasia besar, seandainya engkau mampu menghadapinya, iaitu apabila engkau cuba memperhatikan keadaannya dan kesannya yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab kepada kamu? Lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang mengajarkan adab kepadaku, tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, iaitu maksudnya tidak beradab orang yang jahil,
maka timbullah di dalam hatiku ataupun diriku perasaan mahu menjauhkan diri daripadanya. Sesungguhnya benar perkataan Nabi Isa AS ini, jikalau orang ramai menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nescaya sempurna sekalian adab dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. La ilaha illallah. Nah, manusia ni terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama seperti makanan asas, setiap hari kita perlukan mereka, iaitu para ulama. Kita tak boleh nak mengasingkan diri daripada ulama, kerana melalui mereka kita dapat melihat sifat-sifat yang mulia, melalui mereka kita dapat melihat adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui mereka kita dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kita tak boleh tidak daripada duduk bersama orang-orang alim yang beramal dengan ilmunya, orang-orang salih yang sentiasa hatinya terpaut dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, yang kedua seperti ubat, kita perlu bila kita sakit. Bila kita tak sakit, tak perlu kepada mereka. Ada sahabat-sahabat yang jenisnya macam tu. Yang salis, yang ketiga seperti penyakit, tak perlukan langsung. Kita tak perlu nak cari penyakit, nak cari masalah. Tapi kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat melihat kepada orang-orang yang berpenyakit, iaitu berpenyakit hati ataupun mempunyai akhlak-akhlak yang tak baik. Wa huwa alladhi la unsa fihi wa la naf', yang mana orang-orang seperti ini tak ada keperluan, tak mendatangkan ketenangan dalam hati dan tak mendatangkan apa-apa manfaat, iaitu orang-orang yang banyak melakukan dosa besar ataupun orang yang banyak melakukan perkara-perkara bid'ah, yang dalalah, orang-orang yang melakukan, yang banyak menipu dan sebagainya, ataupun orang-orang yang jabban ni orang yang pengecut. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu, orang yang pengecut ni banyak perkara-perkara buruk datang daripada sifat pengecut. Sifat bakhil datang daripada pengecut, tak berani nak berbelanja. Sifat pengecut tak berani nak menegakkan kebenaran, tak berani untuk nak iaitu membantu orang lain kerana dengan sifat pengecut tersebut. Fatajib mudaratuhu ay mulayanatuhu wa muhayalatuhu wa muda'abatuhu ila al-khalas minhu daf'an li syarrih. Naam. Jadi dengan orang-orang yang berpenyakit ni, apa yang perlu kita lakukan? Jadi bila kita terpaksa berkawan ataupun bersahabat ataupun dapat terpaksa untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berpenyakit ni, kata Imam Ghazali, cara nak menyelamatkan diri daripada keburukan mereka adalah dengan menunjukkan sifat yang baik. Kerana apa? Kerana hatta orang yang zalim, orang yang tak baik, bila kita berbuat baik dengan mereka, dia akan balas dengan baik. Jadi dengan orang-orang yang kadang-kadang kasar ataupun melakukan kezaliman ni, yang perlu kita lakukan, tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Mudaratun nas sadaqatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik dengan manusia ini adalah sedekah, hatta dengan orang-orang yang tak baik. Wa mulatafatun nas bil qaul wal fi'l yuthabu 'alaiha thawabus sadaqah. Yang ini berlemah lembut dengan manusia, dengan perkataan ataupun perbuatan kita akan mendapatkan pahala sedekah. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, kata Imam Ghazali, walaupun kadang-kadang kita terpaksa melihat perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tak baik daripada orang-orang fasik ataupun daripada orang-orang yang melakukan kezaliman dan sebagainya, tapi kalau kita lihat dengan pandangan iktibar, maksudnya kita ambil pengajaran daripada sifat mereka. Seperti mana kita tak suka mereka lakukan perkara-perkara yang buruk ataupun bersifat dengan sifat-sifat yang buruk, jadi kita pun jangan bersifat dengan sifat buruk. Sebab apa? Sebab kita tak suka dia sifat macam tu. Jadi kalau kita bersifat macam tu, orang lain pun tak akan suka. Jadi dengan kita melihat sifat-sifat buruk tu, kita ambil iktibar, kita belajar, jangan sampai kita bersifat dengan sifat macam tu. Jangan sampai kita bersifat dengan sifat macam tu ataupun bercakap dengan perkataan-perkataan yang kita sendiri tak suka dengar. La ilaha illallah. Fatajtanibuhu. Fasaidu, jadi orang yang berjaya, orang yang berjaya adalah orang yang dapat mengambil iktibar daripada keburukan orang lain.
wal mu'min mir'atul mu'min, dan orang yang beriman itu cermin kepada orang beriman yang lain. Fayaqisu nafsahu bighairihi fil ahwal wal maqal mimma yu'jibuhu wa yakrahuhu. Jadi orang-orang yang beriman ni, dia akan bandingkan diri dia dengan orang lain. Maksudnya apa yang dilihat orang, disuka tengok pada diri orang lain, dia ambil kebaikan tersebut. Benda yang dia tak suka pada diri orang lain, dia akan cuba mengelakkan dari melakukan perkara tersebut. Sebab tu bila orang tanya Nabi Isa AS, siapa yang mengajarkan kamu adab, maka dia kata, aku tak ada siapa ajar aku adab, tapi bila aku tengok orang buat baik, aku buat baik seperti mana mereka lakukan. Kalau orang buat tak baik, aku tak suka, aku tinggalkan perkara tersebut. Dan kalau setiap orang berfikiran macam ni, jadi tak perlu untuk nak belajar, semua dapat belajar adab antara satu dengan yang lain. Tapi naam, Allah Ta'ala a'lam. InsyaAllah kita berhenti dekat sini dulu. Kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Ada apa-apa soalan? Ataupun kita habiskan yang ni, tugas kedua ni sikit lagi insyaAllah. Tugas kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan. Pertama, mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalul akhawaini mathalul yadain, taghsilu ihdahumal ukhra." Perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana satu mencuci yang lain. Dan Nabi SAW pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil dua bilah kayu miswak dan satu bengkok, yang satu lagi lurus, dan adalah bersama Rasulullah SAW pada ketika itu beberapa orang dari sahabatnya. Lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus, dan beliau menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Maka sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus ini daripada aku." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqullahi ta'ala aw adha'ahu." Tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat sahaja, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang persahabatannya itu, apakah ia telah menunaikan kepadanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, "Mastashabathnani qattu illa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaquhuma bi sahibihi." Tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Menjaga daripada hak-hak persahabatan. Famahman aqabat hak-hak persahabatan, antaranya hak persahabatan adalah pernikahan. Pernikahan juga merupakan persahabatan yang lebih besarlah tanggungjawab dan hak-hak yang perlu untuk ditunaikan. Fa'alaika hukukun yujibuha inda suhbah kama yujibun nikah hukukan. Seperti mana persahabatan itu ada hak-haknya, maka pernikahan juga ada hak-hak yang lebih besar untuk ditunaikan dan mempunyai adab-adab dalam persahabatan dan pernikahan. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan bahawa dua orang sahabat itu seperti dua tangan, yang mana satu membantu yang lain ataupun satu membasuh yang lain. Kerana apa? Kerana tangan ni, sepasang tangan ni dia ada matlamat yang sama. Jadi satu kawan ni, bila kita berkawan, matlamat kita sama ada matlamat kita adalah akhirah, sama ada matlamat kita adalah dunia, sama ada matlamat kita sebagai suami isteri
adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila matlamat sama, senang untuk tolong antara satu dengan yang lain. Wa hadha yaqtadi al-musahamah fi as-sarra' wad-dharra' wal-musyarakah fil ma'al wal hal. Dan untuk berjaya memenuhi daripada matlamat tersebut perlu ada toleransi, sama ada dalam waktu senang ataupun waktu susah. Dalam waktu waktu senang ataupun waktu susah, sekarang dan juga di masa akan datang. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan beliau menunaikan hak persahabatan. Satu hari Nabi masuk ke dalam hutan. Nabi ambil beberapa batang kayu sugi, maka yang lurus diberi kepada sahabatnya, yang bengkang-bengkok disimpan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat lain, mereka, ya Rasulullah, yang ini biarlah aku ambil yang bengkang-bengkok, kau ambil yang lurus. Yang ini sahabat-sahabat Nabi semua sayang kepada Rasulullah, jadi mereka ingin berikan yang terbaik untuk Rasulullah. Tapi nak menunjukkan hak, nak mengajarkan kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa hak persahabatan itu besar, jadi Nabi berikan yang lurus kepada sahabatnya. Dan yang kedua, menunjukkan bahawa Nabi lebih sayang kepada sahabatnya lebih daripada sahabat-sahabat menyayangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satu sahabat yang bersahabat dengan sahabatnya walaupun seketika, kecuali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hak persahabatan tersebut. Adakah dia telah memenuhkan hak ataupun dia menyia-nyiakan hak persahabatan tersebut. Kemudian akan disebutkan hak-hak persahabatan ini pada pengajian yang akan datang, adab-adab bersahabat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sahabat yang baik untuk sahabat dia. Jangan pula lepas kita baca sifat-sifat ni kita duk nilai orang lain pula. Kita belajar ni supaya kita bersahabat dengan, kita beradab dengan adab-adab ni. Kita cuba jadi orang yang berakal, yakni gunakan akal kita itu untuk taat perintah Allah, hindari daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba jadi sahabat yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia ni dia tak komplain tentang keburukan akhlak orang lain. Orang yang berakhlak mulia dia tak komplain tentang akhlak orang lain. Orang lain tunjuk akhlak yang tak baik, dia dapat tahan, dia dapat lebih kurang macam telan keburukan orang lain dan bersabar. Itu sifat orang yang ada baik akhlak dia. Jangan kita jadi orang yang kita cuba jadi orang yang saleh, orang yang beramal, orang yang selalu menghubungkan diri dengan Allah dan Rasul. Kita cuba jadi orang yang tak tamak kepada dunia. Kita cuba jadi orang yang jujur, orang yang benar. Supaya apa? Supaya orang yang berkawan dengan kita dapat sifat-sifat tersebut daripada kita. Dan kalau kita berusaha untuk bersifat dengan sifat-sifat tersebut, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jumpakan kita dengan sahabat-sahabat juga yang dengan ada sifat tersebut. Tapi kalau kita nak harapkan orang lain ada sifat ni, baru kita nak ada sifat tu, khalaslah, sampai kiamat tak jumpa. Kita dulu kena berusaha untuk dapatkan sifat-sifat yang baik, hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik dulu. Waba'din, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan jumpakan kita dengan sahabat-sahabat seperti itu. Allah taala a'lam. La ilaha illallah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nufa kulla shar, rabbana waslih lana kulla shu'un wa aqir bir ridha minka al-'uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.